Norma baharu berikutan penularan COVID-19 telah membuka ruang yang lebih besar untuk ekonomi gig berkembang pesat seiring kemajuan digital. Bagaimana sektor ini mendapat manfaat pandemik dan ledakan gig? Topik ini akan kami bawakan dalam Bual Biz seketika nanti. Salam sejahtera, saya Hazel Desmond dan ini Biz Malaysia edisi Rabu 17 Mac 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM. Dan sebelum ke segmen Bual Biz, kita tinjau terlebih dahulu prestasi pasaran saham semasa bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Mazilan. Silakan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 4.99 mata untuk ditutup rendah kepada 1,618.97. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 533 berbanding 465. Sementara 1,217 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 12 kaunter untung, 17 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung Nestle Malaysia Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan Petronas Dagangan Berhad masing-masing naik RM1, 23 sen dan 16 sen. Manakala kaunter rugi Harta Liga Holdings Berhad, Hubseng Consolidated Berhad dan PPB Group Berhad masing-masing turun 16 sen, 11 sen dan 8 sen. Sementara itu, nilai matawan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.12% kepada RM4.90 se-euro, selebihnya ringgit susut 0.60% kepada RM5.72 se-pound, 0.09% kepada RM4.12 se-dolar Amerika, 0.06% kepada RM3.06 se-dolar Singapura dan 0.01% kepada RM3.77 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazilan, PNB Investment Berhad. Terima kasih Nur Hazira untuk analisis saham itu tadi. Seiring ledakan teknologi digital, ekonomi gig antara sektor yang berjaya mendepani cabaran pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan pandemik. Keadaan ini sekaligus menyumbang kepada peningkatan bilangan pekerja dalam sektor gig pada tahun lepas, terutama bagi perkhidmatan e-hailing dan penghantaran. Bagaimana sektor berkenaan mendapat manfaat? Perbincangannya dalam Bual Biz seketika nanti. Pandemik dan ledakan gig. Untuk mengupas topik ini, kami bawakan Profesor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia, UPM, Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mohamad di studio bersama saya ketika ini. Terima kasih Prof bersama kami petang ini untuk mengupas mengenai ledakan ekonomi gig. Sama-sama, kalau boleh untuk permulaan perkongsian ini, mungkin bagaimana pemerhatian Prof mengenai perkembangan dan juga landscape ekonomi gig di negara ini? Okey Hazel, kalau kita soroti semula sejarah gig itu sendiri, terminologi gig ni telah bermula daripada tahun 2009 lagi. Dan pada ketika itu juga berlaku krisis ekonomi, iaitu krisis antara 98, 97 hingga 2008, 2007 sampai ke 2009 itu sendiri. Jadi bila terminologi itu diperkenalkan, iaitu pasca kepada krisis ekonomi pada ketika itu, rintitan daripada itu berlakulah satu ledakan, atau itu perkataan yang lebih tepat tadi, iaitu ledakan gig ekonomi itu menyebabkan bahawa ia semakin diminati oleh rakyat secara global dan rakyat di Malaysia itu sendiri. Kalau saya boleh kongsi di sini beberapa data yang menunjukkan berlaku trend ke arah itu, di mana pertamanya di peringkat global itu sendiri, kita dapati daripada tahun 2017 telah ada 31% penduduk di dunia yang melaksanakan gig ekonomi itu.
Dan yang keduanya kalau kita dapati juga bahawa trend itu juga meningkat sehingga 2021 saya menjangkakan ia boleh mencecah 40 atau 50% penduduk dunia yang sudah berminat atau melaksanakan gig ekonomi itu. Yang kedua kita ambil negara United States itu sendiri di mana lebih daripada 1/3 daripada rakyat United States telah melaksanakan gig ekonomi dengan sales ataupun sumbangan lebih daripada 1 trilion US dollar, menunjukkan bahawa sumbangan besar gig ekonomi di United States. Dan kita ambil dalam konteks Malaysia itu sendiri, Hazel, kita dapati suatu perkara yang menarik di mana sekitar 26% rakyat Malaysia atau tenaga kerja di Malaysia ni yang melaksanakan gig ekonomi, bermakna lebih daripada 1/4. Namun kalau kita ambil projection itu sendiri ke depan, kita dapati bahawa kemungkinan terdapat peningkatan dari segi ekonomi pada masa akan datang berdasarkan beberapa kajian. Yang pertama, Zurich Insurance meramalkan bahawa 38% pekerja akan beralih kepada gig ekonomi. Dan yang kedua, yang terbaru semasa pelancaran My Digital itu sendiri, didapati di situ 4 daripada 10 rakyat Malaysia pada ketika COVID-19 telah memulakan aktiviti ekonomi digital, ekonomi gig itu sendiri. Melihat pada konteks ini terdapat tendensi yang begitu besar untuk rakyat Malaysia yang sedang menuju ke arah gig ekonomi itu sendiri. Gig ekonomi ini adalah ekonomi yang ataupun pekerjaan yang tidak tetap hanya satu saja, Hazel. Boleh lebih daripada satu pekerjaan dan tidak hanya 8 sehingga 5 petang. Flexibility itu perkataan dia. Bila bercakap mengenai peralihan kepada ekonomi gig, adakah ini bermakna melakukan ataupun terlibat dalam ekonomi gig secara sepenuh masa ataupun separuh masa? Okey, kalau kita lihat pada gig ekonomi ini, pada banyak ketika gig ekonomi ini dalam konteks adalah bekerja secara separuh masa. Tetapi pekerjaan yang melibatkan beberapa pekerjaan yang tertentu. Kalau kita ambil kira apa yang berlaku semasa COVID-19 tempoh hari, begitu banyak ekonomi negara terjejas, peluang pekerjaan terjejas, dan kita dapati kerugian negara dalam masa sehari semasa PKP ada sekitar 2 bilion ringgit. Semasa PKPB sekitar 600 ke 800 bilion ringgit sehari. Namun pada masa ini ekonomi gig telah berkembang di mana kalau kita dapati bahawa perkhidmatan penghantaran makanan contohnya dan juga perkhidmatan pengantaran berlaku peningkatan yang signifikan, iaitu suku tahun pertama 2020 7.3%, suku tahun kedua 14.5%. Ini menunjukkan bahawa pada ketika krisis berlaku, dia menjadi lebih meledak sebenarnya. Dan juga makin digemari oleh rakyat Malaysia, khususnya melihat kepada kebanyakannya work from home dan sebagainya. Dan pada ketika itu masih digunakan untuk membuat aktiviti-aktiviti perniagaan secara online dan sebagainya yang saya akan ulas lepas ini. Adakah ini seolah-olah memberi gambaran bahawa ekonomi gig lah yang sebenarnya telah menyelamatkan rakyat tak kala berdepan dengan situasi pandemik? Betul. Kalau kita ambil kira dari segi apa yang berlaku, ramai yang kehilangan pekerjaan. Kalau saya boleh bagi data pengangguran di Malaysia pada peak krisis kesihatan pada suku tahun kedua dan ketiga pada tahun lepas, iaitu September, Mei pada 2020, ada 5.1% kadar pengangguran kita tertinggi dalam sejarah negara kita. Namun dia telah menurun sedikit 4.6 pada September dan sedikit meningkat pada Disember 2020 ke 4.8. Disebabkan itulah kerajaan memperkenalkan My Digital, Hazel, saya akan ulas. Dalam My Digital atau dokumen My Digital ni ada 40 kali disebut gig di situ. Betapa pentingnya rakyat Malaysia untuk menghala kepada gig ekonomi, bagaimana mereka tidak hanya fokus pada satu pekerjaan tetap saja, tapi memberikan fokus pada pekerjaan yang boleh menguntungkan mereka. Bukan hanya terikat satu kerjaan, mana yang boleh menguntungkan mereka pergi. Mana flexibility ada di situ. Dan juga paling penting untuk kita attach saling bergantungan antara gig ekonomi dengan online business. Teknologi itu sendiri. Saya akan ulas sebentar lagi bagaimana teknologi menjadi tsunami kepada ekonomi negara kita pada masa yang akan datang. Untuk itu, apa antara potensi, peluang dan juga risiko yang Prof lihat tak kala berlakunya ledakan ekonomi gig ini? Okey, kalau saya ambil sampel Hazel, kita lihat data itu sendiri untuk kita menunjuk kepada rakyat Malaysia betapa gig ekonomi dan juga fokus kepada perniagaan secara online yang agak fleksibel di situ begitu penting. Saya ambil satu data, kalau kita tahu Alibaba dan JD.com, Alibaba adalah syarikat e-dagang di China itu sendiri. Di Malaysia kita selalu sebut Lazada, Shopee dan sebagainya. Di China Alibaba dan JD.com. Dalam masa satu hari, 11 hari bulan 11,
2020, 24 jam, penjualan mereka adalah 474.15 bilion ringgit dalam masa 24 jam. Kalau saya bagi perbandingan Hazel, belanjawan negara kita 2021 hanya 322.5 bilion saja. 322.5 bilion. JD.com dan juga Alibaba boleh dapat dalam masa satu hari saja. Perbelanjaan negara kita 365 hari daripada Perlis sampai ke Sabah, 32 juta rakyat Malaysia, 2 gergasi online boleh dapat. Lebih daripada itu dalam satu hari saja. Itu menjadikan satu petunjuk bahawa terdapat keperluan untuk rakyat Malaysia melihat bagaimana gig ekonomi dan utilisekan menggunakan teknologi dalam pelaksanaan gig itu sendiri yang akan mampu mengangkat mereka ke tahap yang lebih baik. Jadi ketika ini boleh dikatakan melihat kepada potensi yang terlalu besar yang disebutkan oleh Prof tadi. Ketika ini kita hanya berada di tahap permulaannya sahaja. Ya, betul. Dan juga ini adalah permulaan kepada satu ledakan yang luar biasa. Saya ada menulis dalam beberapa minggu lepas dalam artikel surat khabar berkaitan dengan gig ekonomi dan bagaimana teknologi boleh menjadi perisai kepada tsunami ekonomi. Kita tidak sedar bahawa tsunami ekonomi sedang menghampiri kita. Namun teknologi merupakan perisai kepada tsunami tersebut. Kalau kita saya ambil contohnya, kalau kita melihat pada masa depan rakyat Malaysia ni sendiri dari segi teknologi dan ekonomi dan juga perniagaan dan juga apa saja pun, kita perlu melihat kepada bagaimana gelagat orang muda itu sendiri, Hazel. Itu dia petunjuk paling penting untuk kita lihat ke mana arah tuju mereka. Dan kita dapati bahawa orang muda ni, dia lebih berbeza dari segi cara mereka, dari segi pemikiran mereka dibandingkan dengan orang yang lama. Saya bagi satu contoh ya. Ini satu contoh yang saya boleh kongsi di sini, yang pelajar saya sendiri hantar gambar yang mana anak-anak muda dahulu bila mereka di waktu lewat maghrib tu, mereka ditarik telinga oleh mak mereka untuk masuk ke dalam rumah. So mereka tak nak masuk dalam rumah. Tapi anak-anak muda hari ini ditarik oleh mak mereka untuk keluar daripada rumah sebab di tangan mereka ada telefon bimbit. So itu dia perbandingan bermakna perniagaan gig ini perlu attach dengan teknologi yang begitu dekat dengan hati orang muda. So perniagaan dan juga gig ekonomi itu tidak boleh dipisahkan dengan teknologi itu sendiri. Itu yang saya nampak pada masa depan rakyat Malaysia dapat melihat dari segi gelagat bakal pembeli ataupun belakang pembeli orang muda itu sendiri dalam mengatur strategi untuk membuat gig ekonomi. Sebab akhirnya Hazel, gig ekonomi ini adalah walaupun ada sebagainya gig ekonomi itu melibatkan pekerjaan sendiri dan bekerja dengan syarikat-syarikat seperti e-hailing dan sebagainya. Namun pada masa akan datang kerajaan melalui My Digital merangka strategi untuk mereka sendiri menjadi usahawan. Bukan hanya bekerja secara dengan syarikat itu saja. Ya, baik. Selepas ini kita nak lihat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan setakat ini ke arah menyokong pertumbuhan ekonomi gig. Bolbis berehat seketika, kembali selepas ini. Enam wilayah masih kekal dengan status PKP bersyarat, iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Kelantan, manakala Sarawak masih kekal juga di dalam status PKP bersyarat. Manakala 7 negeri dan wilayah kekal status sebagai PKP pemulihan. Pandemik dan ledakan gig, topik ini saya kupas di studio dalam segmen Bolbis. Ketika ini bersama Profesor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya, Dr. Anwar Shah Bali Mohamad. Ketika ini kita nak lihat dalam menyokong pertumbuhan ekonomi gig yang tidak boleh tidak diketepikan kerana potensinya cukup besar. Prof melihat bagaimana kerajaan membuka jalan ataupun menyokong pertumbuhan ekonomi gig. Okey, kalau kita lihat pertama sekali inisiatif yang dibuat di bawah penjana itu sendiri di mana kerajaan memperuntukkan 75 juta ringgit untuk mengangkat ekonomi gig itu melalui perlindungan kepada pekerja yang melibatkan diri dalam ekonomi gig ini. Pertama berkaitan dengan perkeso. Itu bagaimana kerajaan meletakkan 50 juta di situ untuk membantu perkeso dalam
membantu PKSO untuk menggalakkan lebih ramai pekerja gig ini, sebab pekerja gig ini tidak ada pelindungan, Hazel. Jadi perlu ada pelindungan yang lebih banyak daripada kerajaan, yang itu melalui PKSO itu sendiri. Namun data yang terkini menunjukkan hanya sekitar 2.3% sahaja pekerja gig yang mendaftar atau mencarum di dalam PKSO itu. Angka itu agak kecil sebenarnya. Dan pada pandangan saya terdapat keperluan untuk PKSO memberikan promosi yang lebih dan juga memberikan maklumat yang meluas kepada ekonomi gig ataupun mereka yang dalam ekonomi gig untuk menyertai atau mencarum PKSO yang mempunyai manfaat yang begitu banyak. Itu melalui penjana itu sendiri. Yang kedua, dalam konteks belanjawan 2021, kerajaan memperuntukkan 110 juta ringgit dalam membantu aktiviti usahawan-usahawan sebagaimana saya sebut tadi, supaya pekerja ekonomi gig ni dapat bukan saja kekal sebagai pekerja ekonomi gig, tapi mereka juga menjadi pencetus kepada menjadi usahawan pada masa akan datang. So, inisiatif ini adalah membantu mereka untuk daripada pekerja gig mendapat pengalaman sebagai pekerja gig, tapi mereka mempunyai idea untuk mengembangkan perniagaan masing-masing pada masa akan datang. Itu inisiatif yang kedua. Inisiatif yang ketiga yang kerajaan berikan adalah melalui KWSP itu sendiri, iaitu membolehkan pekerja gig itu mencarum di dalam KWSP itu sendiri. Namun kalau kita tengok data terkini juga masih lagi rendah, sekitar kurang daripada 20% daripada pekerja gig itu yang mencarum di dalam KWSP itu sendiri. Dan inilah dia yang saya perlu tekankan di sini, bagaimana keperluan untuk mereka pemain ekonomi gig ni untuk turut serta di dalam mencarum PKSO dan mencarum KWSP. Sebab apa saya kata mencarum KWSP dan PKSO ini penting? Saya bagi satu contoh. Kalau ambil daripada KWSP itu sendiri, data sedikit, yang saya boleh share, 71% daripada pencarum KWSP yang mempunyai caruman bawah RM50,000. Dan juga 42% bawah RM5,000. Dan juga 32% lebih kurang RM1,000. Ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk pekerja gig ini mencarum di dalam EPF supaya bila tempoh persaraan itu berlaku ataupun sudah sampai masanya untuk mereka berhenti daripada bekerja dan sebagainya, masalah kesihatan sebagainya, mereka mempunyai simpanan yang mencukupi. Anggaran jangka hayat rakyat Malaysia ini telah meningkat sehingga 75 tahun. So terdapat sekitar 250,000 ke 300,000 ringgit yang diperlukan dalam tempoh selepas persaraan yang perlu disimpan oleh pekerja gig itu sendiri. Sebab itu kerajaan memberikan penekanan kepada caruman KWSP itu sendiri supaya inisiatif yang kerajaan buat sebagaimana yang saya sebut tadi dapat digunakan atau disahut oleh pemain dalam ekonomi gig itu sendiri. Kalau dilihatkan pencarumnya, kadar mereka yang mencarum masih terlalu rendah, mungkin ekonomi gig ini masih dilihat sebagai bukan sesuatu yang mahu dilakukan secara sepenuh masa ataupun secara tetap. Mungkin mereka merasakan pandangan mungkin ahli keluarga ataupun mereka sendiri merasakan tidak ada jaminan pendapatan di situ. Oleh itu mereka tidak mahu memberi perhatian kepada aspek-aspek lain seperti KWSP dan juga PKSO. Adakah ini yang sedang berlaku ketika ini, Prof? Saya melihat dalam konteks pertama, hebahan maklumat itu sendiri. Saya rasa ramai yang tidak tahu bahawa KWSP ada Aisaraan itu sendiri. Aisaraan satu skim yang diperkenalkan khas untuk pemain dalam gig ekonomi itu untuk mencarum. So kita yang pertama dari segi hebahan PKSO dan KWSP itu kalau didapat diperluaskan supaya semuanya tahu. Dan juga kalau saya ada menemu ramai beberapa pekerja gig itu, mereka masih lagi tidak tahu sebenarnya adanya dua inisiatif kerajaan ini. So dekat situ kita dapati bahawa terdapat keperluan untuk memberikan hebahan meluas melalui pelbagai media, terutamanya media sosial juga, sebab kita ada 81% rakyat Malaysia yang sekarang mengguna media sosial. Jadi kita kena gunakan maklumat itu. Yang kedua, ada juga kemungkinan bahawa di peringkat awal gig ekonomi ini mungkin keuntungan ataupun pendapatannya tidak terlalu tinggi. Jadi menyebabkan mereka berfikir bahawa ini belum sampai masanya untuk mereka mencarum sebab masih di peringkat awal. Tapi dalam jangka masa panjang bila pendapatan itu boleh mencecah hingga 5 angka, maka di situ terdapat keperluan yang lebih mendesak untuk mereka membuat caruman di kedua-dua agensi kerajaan, iaitu PKSO dan juga KWSP itu sendiri. Ini saya lihat dua faktor itu. Satu hebahan, satu lagi dari sisi pendapatan itu sendiri yang pada ketika ini masih belum di peringkat tertinggi sebenarnya. Dia masih permulaan kepada pengembangan gig ekonomi. Tapi tentu sekali saya menjangkakan dalam 5 tahun mendatang ini kita akan dapati begitu ramai
pemain dalam gig ekonomi yang boleh mencecah 5 angka pendapatan pada masa akan datang. Saya nampak ke arah itu sebenarnya. Kalau kita sebut ekonomi gig ketika ini, kita melihat contoh perkhidmatan e-hailing, penghantaran makanan. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih besar ataupun mungkin penyertaan ekonomi gig di negara lain, apa antara contoh-contoh peserta dalam ekonomi gig ini, Prof? Okey, kalau saya lihat ekonomi gig ni, yang pemain utama dia adalah e-dagang sebenarnya. Okey. Itu yang paling penting. Sebagai saya contoh tadi, Alibaba dan JD.com. Alibaba dan JD.com ni bukan mempunyai barangan sebenarnya. Mereka menyediakan platform sebenarnya. Yeah. Dan bagaimana mereka boleh mengutilisekan platform online ini sendiri. Saya juga acap kali melihat dalam Facebook itu sendiri, ramai rakan-rakan saya membuat live penjualan barang-barang. Saya cukup tertarik sebenarnya. Amat menarik saya walaupun 5-10 minit menjual baju, menjual pakaian. Nah, inilah sebenarnya gig-gig ekonomi yang boleh digunakan oleh rakyat Malaysia. Tidak perlu keluar daripada rumah. Accessibility itu ada. Dulu kalau kita nak jual barang, kena keluar ke rumah dan sebagainya kan. Sebab Hazel, rakyat atau masyarakat ni dia akan pergi kepada dua perkara sebenarnya. Memudahkan mereka dan mudah untuk digunakan. Sebab itu teknologi dan juga gig ekonomi ni begitu berkembang dengan pesat. Sebab dua benda ni, iaitu gig ekonomi mudah untuk digunakan, mudah flexibility, dan penggunaan teknologi saya sebut tadi melalui e-dagang dan sebagainya amat mudah untuk rakyat Malaysia. Tidak perlu keluar rumah dan sebagainya, macam e-hailing. Yeah. Dulunya kalau kita menggunakan teksi, kita terpaksa menunggu dan sebagainya. Namun pada ketika ini kita cuma hanya tekan 3-4 butang saja, ada seseorang akan menunggu kita di luar. Dalam masa pun dah ada kat situ, harga pun dah ada. Betapa benda ni kita perlu gunakan teknologi. Kita jangan berlawan dengan teknologi, menggunakan teknologi untuk mengembangkan ekonomi gig itu sendiri. Banyak contoh yang disebutkan oleh Prof tadi menyebut mengenai bagaimana menggunakan platform digital untuk menjana pendapatan. Mungkin di situ ada lagi ruang penambahbaikan yang Prof fikirkan perlu ketika ini, ataupun di peringkat awal ini peluang-peluang yang perlu segera dimanfaatkan oleh rakyat. Okey, dalam rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang baru diumumkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita dapati bahawa ada satu trust, iaitu Trust 4, Inisiatif 12 dan 13 fokus kepada gig ekonomi. Bagaimana membantu ekonomi gig itu dalam melengkapkan pekerja gig itu untuk kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan pada masa akan datang. Okay. Cuma saya nampak macam ini, yang paling penting sekali ini kita melihat kepada trend orang-orang muda. Ya. Itulah dia titik kepada sebagaimana kita nak bergerak ke depan. Dalam perniagaan, dalam gig ekonomi, kita melihat bagaimana ruang dan peluang. Jadi mereka lah akan menjadi pembeli, purchasing power pada masa akan datang. Orang muda ni akan menjadi purchasing power. Dan kalau kita lihat mereka ni, gelagat mereka, itulah kita perlu mengambil pandangan mereka dan cuba mencari jalan untuk mengembangkan perniagaan. Sebab itu saya kata tadi, Alibaba dan JD.com ni begitu berjaya. Sebab mereka melihat kepada behavior orang, cara pembelian orang itu sendiri. Kalau saya bagi satu contoh, Hazel, bagaimana saya cerita teknologi ni ataupun e-gig ni, dia macam tsunami. Dia telah membeli tsunami kepada contohnya travel agency. Dulunya kita pergi travel agency, kita tunggu dia pergi ke company travel agent, ambil nombor, book tiket dan sebagainya. Hari ini kita hanya book flight dan sebagainya, hotel melalui teknologi itu sendiri. Dan banyak pemain-pemain gig ni berada dalam industri pelancongan dan juga perhotelan, iaitu membuat secara part-time, flexible part-time punya freelancer untuk promotekan hotel-hotel ataupun tourist guide dan sebagainya. Sebab itu saya melihat bahawa terdapat keperluan untuk beralih kepada gig ekonomi, dan penekanan yang saya sebut tadi melalui My Digital itu adalah melalui digital ekonomi, iaitu ekonomi yang berasaskan kepada internet base ataupun online ataupun teknologi base. Saya bagi satu lagi contoh. Yang terakhir yang saya boleh kongsi, bagaimana cashless. Bila satu hari nanti kita tak ada duit dah sebenarnya, physical duit tu dah tak ada katakan. Sehingga kan semua orang menggunakan e-wallet. Sebab pelajar saya daripada China memberitahu saya mereka beli sayur di pasar pun guna e-wallet. So di Malaysia mungkin akan berlaku satu masa nanti di mana penggunaan e-wallet ataupun cashless tu akan berkembang, dan dia memberikan ancaman kepada industri-industri ataupun perniagaan ataupun gig yang bergantung kepada duit fizikal. Tentu sekali akan memberikan kesan kepada mereka. Sebab itu mereka perlu melihat dan beralih kepada e-wallet system. Dan mungkin satu hari nanti, Hazel, duit raya pun pakai e-wallet ataupun pakai QR code. Dah tak perlu dah duit fizikal itu sendiri. Sebab berlaku peralihan dari segi
duit cashless tu sendiri. Inilah semua yang perlu dilihat dan perlu kita ambil pertimbangan dalam masa depan untuk kita fokus kepada gig ekonomi dan juga ekonomi berdasarkan pada teknologi. Masyarakat kita sudah dilihat sudah bersedia, Prof, atau bagaimana? Sudah, sebagaimana saya sebut tadi, saya acap kali melihat Facebook bagaimana mereka melaksanakan online dan mereka melaksanakan online bukan saja yang muda, Hazel, yang agak berumur pun menggunakan online menjual barang-barang keperluan. Itu satu permulaan yang baik menggunakan online, Facebook, live dan sebagainya untuk mengembangkan perniagaan masing-masing. Cuma tinggal lagi inisiatif kerajaan dalam My Digital ni memang begitu baik, memberikan satu plan khas untuk mentransform gig ekonomi ni untuk menjadi usahawan pada masa akan datang. Mereka sendiri mencipta peluang pekerjaan untuk diri mereka, bukan hanya bergantung kepada sesuatu syarikat tu sendiri. Mereka menjadi owner ataupun mengetuai sesuatu perniagaan. Mereka, pada pandangan saya, rakyat Malaysia telah bersedia pada ketika ini. Dengan inisiatif My Digital ni, insya-Allah saya rasa mereka akan berjaya. Tapi dalam berdepan dengan juga cabaran-cabaran risiko-risiko yang ada tak kala perkembangan ekonomi gig ini berlaku, dari segi hak-hak kepenggunaan itu, mungkin seluruh ekosistem itu memerlukan satu perubahan juga, Prof? Okey, kalau kita lihat kepada bila berlakunya teknologi ini mengubah dari si corak penjualan, corak budaya itu sendiri pun berubah disebabkan oleh teknologi itu sendiri. Kita terdapat keperluan untuk melihat dari segi undang-undang atau peraturan yang lebih fokus kepada teknologi itu sendiri. Sebab pada ketika ini kalau pemain-pemain teknologi telah bergerak di dalam perniagaan masing-masing, maka kerajaan perlu melihat bagaimana untuk memperkenalkan hak-hak pengguna itu melalui teknologi itu sendiri. Dan juga saya pada pandangan saya terdapat keperluan untuk sesuatu SKMM juga sendiri ataupun yang berkaitan dengan pengguna ni untuk memberikan perhatian bagaimana sekiranya terdapat contohnya isu-isu yang berlaku penjualan dan sebagainya yang diragui dan sebagainya, penting untuk mereka melaporkan kepada pihak-pihak pengguna. Tapi teknologi ini begitu baik sebenarnya sebab dia ada bukti semua. Ya. Teknologi ini dia ada hitam putih, kita boleh print ataupun kalau tak print sekalipun semuanya telah disimpan di database. Maknanya lebih mudah sebenarnya untuk dibuktikan kalau berlaku sebarang perkara yang perselisihan dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk perkongsian mengenai pandemik dan juga ledakan gig, Prof. Baik, Ballbiz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 17 Mac 2021. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTN, maklumat sahih jenama dipercayai. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Salam hormat, kita jumpa lagi.